Okey, baik. Soalan seterusnya iaitu soalan ke-15. Baik, soalan 15. Kawasan yang paling kering di Malaysia ialah apa? Okey, apakah maksud kawasan yang paling kering ni, cikgu? Saya tak tahulah kawasan yang paling kering. Senang je. Kawasan yang paling kering tu bermaksud kawasan yang paling sedikit. Yang paling sedikit menerima hujan. Jadi itulah maksud kawasan paling sedikit menerima hujan, iaitu kawasan paling kering. Jadi kawasan paling kering ialah kawasan yang paling sedikit menerima hujan. Dan kawasan yang paling sedikit menerima hujan yang kita dah belajar itu, iaitu jawapannya iaitu C, iaitu Kuala Pilah di Negeri Sembilan. Take note benda tu take note benda tu supaya kamu sedar bahawa kawasan paling kering tu dimaksudkan kawasan yang paling sedikit menerima hujan. Ya. Baik. Seterusnya, yang paling banyak, bagus. Kawasan yang paling banyak menerima hujan ialah Bukit Larut. Bukit Larut Perak ni, inilah kawasan yang paling banyak menerima hujan. Bukit Larut di Perak. Itu kawasan yang paling banyak menerima hujan. Keraplah hujan kat situ. Baik. Kemudian kita tengok soalan 16. Okey, soalan 16. Okey, disertai kilat dan ribut dan turun pada lewat petang. So maklumat di atas dapat dikaitkan dengan hujan. Hujan apa? Adakah hujan relief atau hujan bukit atau hujan musim tengkujuh atau hujan perolakan? So apa jawapan dia? Boleh tulis dalam Zoom chat sekarang. Adakah jawapan dia A, B, C atau D? Okey, Sasi betul. Siapa lagi? Soalan nombor 16. A, B, C atau D. Boleh tuliskan dekat Zoom chat apa jawapan kamu dan send pada cikgu. Okey, Santosh dah salah. Salah. Santosh dah salah. Yang lain-lain? Okey. Yang lain-lain mana? Sila jawab. Okey, berikan jawapan juga. Adi Fahim betul. Alisha betul. Okey, Lavina betul. Okey, lagi. Okey, lagi siapa lagi? Okey. So Alisha Rahana dah jawab. Okey, juga Lavina pun dah jawab. Okey, lain-lain. Mana yang lain ni? Okey. Macam mana? Okey, baik. So jawapan dia, okey, kena ingat hujan dekat Malaysia ni cuma ada dua je jenis hujan. Okey, hujan ada dua sahaja, iaitu pertama hujan bukit. Okey, hujan bukit, dan satu lagi iaitu hujan perolakan. So ada dua je. Okey, dua jenis hujan sahaja, iaitu hujan bukit dan hujan perolakan. Okey. Dan untuk pengetahuan kamu, hujan bukit juga dikenali juga sebagai hujan relief. Juga dikenali sebagai hujan relief. Okey. Samalah tu. Jadi hujan musim tengkujuh tak ada. Tak ada dan hujan bukit apabila angin yang membawa hujan tu dia turun di tepi bukit ataupun di atas bukit. Kalau hujan perolakan, inilah dia hujan perolakan. Disertai kilat dan ribut dan turun pada lewat petang. Itu hujan perolakan. So nombor 16 jawapannya adalah D, hujan perolakan. Take note benda ni kalau kamu ada kertas, sila conteng-conteng kat situ. Okey, hujan, ada hujan bukit, ada hujan relief, kemudian ada hujan perolakan. So disertai kilat dan ribut, itu adalah hujan perolakan. Kalau hujan tu turun di kawasan Bukit Bukau, itu dipanggil hujan bukit. So itu perbezaan yang ketara.
Okey. Baik. So soalan 16 kita dah jawab. Kita pergi kepada soalan yang ke-17. Okey, baik, jom kita tengok soalan 17. Baik. Soalan 17, okey. Suhu 18 darjah Celsius dan dia menjadi kawasan eco-pelancongan, iaitu kawasan untuk pelancongan menikmati pemandangan alam. So, maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kawasan bertanda apa? Adakah bertanda 1 ataupun bertanda 2, bertanda 3 atau bertanda 4? So, Sasi jawab bagus, betul. Santosh Das pun betul. Lavina pun betul. Sila jawab sekarang dekat Zoom chat. Yang lain-lain mana yang lain-lain ni? Adi Fahim betul. Okey. Dini, Farabi, Hafin Akil, Ilman, Krishna Jashbin mana? Okey, baik. Amirul Haziq salah. Amirul Haziq salah. Teh Chiming betul. Yang lain mana? Kisha betul. Lain. 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 Lily betul, Kuhan betul. Bagus, ramai yang betul. Bermakna jawapan dia yang mana? Jawapan dia sebenarnya adalah di sini, nombor 2. Sebab apa nombor 2? Sebab dia kata suhu 18 darjah Celsius. Maknanya suhu dia sejuk. Dan kawasan eco-pelancongan. Bermakna kawasan nombor 2. Nombor 2 tu ada apa cikgu? Nombor 2 itulah terletaknya Cameron Highland. Cameron Highland. Jadi Cameron Highland tu di lokasi di nombor 2. Ni dia. Cameron Highland. Sebab tu jawapannya adalah B. Sebab tu jawapannya adalah B. Okey. Baik. Soalan seterusnya, soalan 17. 17 dah jawab kan? Okey, soalan 18. Mengapakah aktiviti perikanan di kawasan pantai timur terganggu ketika musim tengkujuh? Maknanya aktiviti perikanan tu di pantai timur dia mengalami gangguan ketika musim tengkujuh. Baik, apa itu musim tengkujuh cikgu? Baik, musim tengkujuh maksudnya adalah musim hujan. Itu maksud musim tengkujuh. Musim hujan. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu? Menyebabkan aktiviti perikanan, nelayan-nelayan tak dapat turun ke laut. So Sasi dah jawab. Yang lain-lain? Alisha Raihana betul, Sasi betul, Kuhan betul. Kemudian Adik Fahim betul, Kuhan betul, bagus. Siapa lagi? Alisha Raihana betul, Amirul Haziq betul, Adik Fahim salah. B atau A boleh Lily. Baik. Sebenarnya begini. Korang tengok betul-betul Baik. Aktiviti perikanan di kawasan pantai timur terganggu ketika musim tengkujuh kerana apa? Air laut berkelodak. Kamu tahu tak apa maksud berkelodak? Berkelodak tu maksudnya air laut dia menjadi kotor dan berlumpur. Maknanya kotor dan berlumpur. Bagi tahu cikgu, air laut berlumpur ke? Air laut berlumpur. Yang berlumpur tu air sungai. Air laut tak berlumpur. Nampak tak? Jadi, berkelodak tu berlumpur. Air laut mana berlumpur? Air sungai je. Air laut tak berlumpur. Jadi, A tu salah. Jawapannya ialah B. Iaitu keadaan laut yang bergelora. Bergelora tu maksudnya dia mungkin menghadapi ombak yang besar. Macam belakang ni. Korang tengok belakang ni. Korang tengok belakang cikgu ni. Inilah dia keadaan laut yang bergelora. Belakang ni. Nampak tak? Dengan ombak besarnya. Nampak tu? Ombak besarnya dengan banyak ombaknya, dengan air laju, dengan angin. Inilah maksud laut bergelora.
Faham ke tak faham? Faham tak? Ah, faham ke tak faham? Faham jadi apakah jawapan yang tepat? Okey. Okey, so faham, bagus. Jadi jawapannya adalah okey 18 iaitu B, keadaan laut yang bergelora. Okey. Baik. Dan kita tengok soalan 19. Okey, kita tengok soalan 19. Okey, mengapakah tanaman seperti foto di atas sesuai ditanam di tanah tinggi Cameron? Kenapa ya? Adakah kerana A, suhu yang nyaman, B, tanah yang sesuai, C, baja berkualiti tinggi, atau D, bentuk muka bumi bertanah pamah? Baik, Sasi dah jawab. Okey, betul Sasi. Baik, yang lain-lain? Okey, Lavina, salah. Amirul Haziq, betul. Teh Chiming, salah. Lavina, salah. Adi Fahim, salah. Alisha Raihana, betul. Suvita Devi, betul. Adi Fahim, betul. Lavina, betul. Baru betul. Okey, lain. Mana yang lain-lain ni? Asyik orang yang sama je. Mana Dini? Mana Hafina Q? Jash? Okey, Prisha N. Okey, mana? Baik, tanah tu apa? Tanah tu tanah. Tanah tu maknanya jenis tanah. Jenis tanah. Kuhan, salah Kuhan. Farabi, betul. Zara Syasmi, betul. Okey, betul. Baik. Ya, betul. Jadi jawapan sebenar bagi soalan 19, jawapannya adalah A, suhu yang nyaman. So, suhu yang nyaman memang sesuai untuk tanaman strawberry dan juga pokok-pokok ros. Okey, bukan jenis tanah, bukan baja berkualiti tinggi atau bentuk muka bumi bertanah pamah. Salah. Cameron Highland dia tanah berbukit bukau, tanah tinggi. Bukan tanah pamah ya. Bukan tanah pamah. Baik. Soalan 20. Sungai yang terpanjang di Malaysia. Sungai apa? Okey. So, kalau kita tengok Amirul Haziq betul, Sasi betul, Kuhan betul. Okey, lain-lain Zara Syasmi betul, Teh Chiming betul, Lavina betul. Lain-lain Suvita Devi salah. Adi Fahim salah. Suvita betul. Okey, Adi Fahim salah. Okey, sungai terpanjang di Malaysia bukan di semenanjung Malaysia. Terpanjang di Malaysia. Okey. Salah Adi. Adi Fahim salah. Salah. Kau main teka semua huruf kau ambil ya, A B C D. Baik. Sungai yang terpanjang di Malaysia adalah Sungai Rajang, iaitu sungai yang ada di Sarawak. Jawapan dia adalah C, Sungai Rajang. Ya, betul Lili. Sungai Rajang, sungai yang terpanjang di Malaysia. Ini semua pengetahuan am tahu yang kamu kena tahu. Kamu kena tahu sebagai rakyat Malaysia. Baik. So habis soalan objektif. So sekarang kita pergi tengok pula soalan struktur yang mana kalau kita lihat soalan ini diberikan peta. Peta. Kamu tengok bila dapat peta kamu kena tengok peta lakar ini. Iaitu kamu akan tengok dia punya garisan kontur, nampak tak ada garisan kontur ni. Yang ini Bukit Empit dan di sini ada iaitu kawasan-kawasan hutan. Ini iaitu kelapa sawit, Pekan Triang. Pekan Triang kat sini. Ladang Western, Kampung Golok dan sebagainya. Baik. So sekarang kita tengok kepada soalan 1A. Nyatakan RG 4 angka. RG 4 angka. RG ialah rujukan grid. Rujukan grid 4 angka bagi yang pertama Kampung Golok. So kita akan tengok Kampung Golok.
Ni kampung Golok. So kalau kamu tengok kampung Golok, dia RG berapa ni? Rujukan grade pangka berapa ni? Kamu kena tengok. Kamu kena ambil bermula daripada garisan yang menegak tu. Okey, 41 dan di sini kamu ambil okey. Ingat kawasan 41 ini semua kawasan 41. Ini semua kawasan 41 sampai atas. Okey, kawasan 41 sampai atas. Dan kemudian kampung Golok ni di 23 ke di 24? Dekat mana? Dekat kotak di kotak 23 ke kotak 24? Yang mana satu? 23 ke 24? Kotak 23. Jadi 23 tu macam mana cikgu? Contoh 23 tu macam ni. Ini kotak 23. Okey. Yang ini. Jadi bila kita baca jawapannya ialah 4123. Jadi jawapan dia 4123. Okey. Baik. Korang dengar betul-betul Dengar betul-betul Okey. Baik, perbezaan yang ini adalah garisan grid. Ini adalah garisan grid. Baik, perbezaan garisan grid ini dengan longitude latitude lain. Ingat okey, garisan grid dengan kedudukan kedudukan bumi, kedudukan di bumi berbeza. Garisan grid dia ada garisan garisan timuran dan juga garisan utaraan. Betul? Garisan utaraan. Utaraan dan dia punya bentuk dia seperti ini. Iaitu yang ini dan juga yang ini. So garisan timuran tu yang mana? Garisan timuran tu adalah yang ini. Ini garisan timuran. Ini garisan timuran. Kenapa ini dipanggil garisan timuran? Kerana nilai dia bertambah sampai ke timur. Nilai dia bertambah sampai ke timur. Bermakna di sini kalau kita lihat, ini mungkin 1, kemudian juga garisan kedua tu 2, kemudian garisan seterusnya 3, kemudian yang ini 4, yang ini 5. Itu garisan timuran. Manakala yang melintang ni pula, ini adalah garisan utaraan. Yang melintang ini garisan utaraan. Kenapa garisan utaraan? Sebab nilainya bertambah ke atas. 1, kemudian 2, kemudian bertambah lagi kepada 3 dan seterusnya. So bertambah sampai ke utara. Dia bertambah sampai ke utara. Manakala kalau yang garisan timuran, dia akan bertambah sampai ke arah timur. So, untuk membaca dia, mesti baca garisan timuran dulu. Barulah garisan utaraan. Barulah garisan utaraan. Maknanya, ambil yang di bawah dahulu. Ambil yang di bawah dahulu ni, kemudian barulah ambil garisan utaraan. Jadi macam tu. Baik. Kalau kedudukan di bumi, macam ni, kita belajar bahawa kita ada belajar yang ini garisan latitude dan ini garisan longitude, betul? Jadi, kita belajar bahawa kita kena ambil yang latitude dulu. Yang ini latitude. Dan yang bawah ini adalah longitude. Maka, untuk mengambil kedudukan, kamu kena ambil latitude dulu. Baru longitude. Jadi, itu perbezaan dia. Itu perbezaan di antara kedua-dua ini. Boleh faham tak sekarang?
Boleh faham tak? Dia adalah dua perkara yang berbeza. Dia adalah dua perkara yang berbeza. Ini kedudukan di bumi dan juga yang ini adalah garisan grid. So dia dua benda yang berbeza. Jangan korang keliru. Itu yang kamu kena jelas. Baik. Ini kamu kena jelas. Baik. So kita teruskan pula dengan sambungan daripada ini. Okey, iaitu kita lihat kembali soalan tadi. Baik. So sekarang kita lihat soalan tadi. Okey, iaitu kita lihat kampung golok. Bermakna kampung golok tadi berapa? Okey, kampung golok tadi ialah 41 dan 23. So 41 yang ini dan 23 yang ini. So kampung golok terletak di 4123. So kita aji 4 angka iaitu 4123. Baik, ladang western. Mana ladang western? Tu ladang western. Baik, ini ladang western. So ladang western berapa dia punya rujukan grade? Rujukan grade dia berapa? 44 kemudian 23. Jadi kita boleh ambil iaitu 4423. So kita boleh letak kat sini. Iaitu jawapannya adalah 4423. Baik. Kampung tiram. Kalau kita lihat kampung tiram. Baik, kampung tiram. Mana kampung tiram? Mana kampung tiram? Mana ada kampung tiram? Oh, nampak kampung tiram? Oh, kampung tiram yang ujung ni. Ni kampung tiram. Kampung tiram. Baik. Kampung tiram kat ujung rupanya. Baik. Kampung tiram, berapa dia punya rujukan grade dia? Ya, iaitu 40. Mana 44 pula? Kan 40 kat sini, kampung tiram tu kat sini 40. Kemudian 24. Ya, dekat atas ni. 4024. Okey. So jawapan dia adalah 4024. So kita buat 4024. Macam tu. Tua sudah Alah, baru umur 14 tahun dah tua. Okey, Pekan Teriang. Baik, Pekan Teriang. Kamu tengok Pekan Teriang kat sini. Okey, kita tengok Pekan Teriang. Okey, Pekan Teriang berapa dia punya kedudukan dia, RG dia, iaitu kita tengok di bawah ni. Okey, ia 44 kat sini dan juga kawasan dia meliputi kawasan 25. Jadi kita ambil 4425. 44-nya siapa dapat dia punya. 4425 siapa dapat dia punya. Pun boleh. Macam patung 4 karat dah pula. Baik. Baik, kita dah jawab bahagian 1A. RG 6 angka. Nyatakan RG 6 angka. Bagi pertama iaitu kuil ladang western. Ingat dia nak RG 6 angka Baik. So kita tengok kuil ladang western. Mana ladang western? Tu ladang western dan kita perhatikan ada kuil kat situ. Faham. So bila kamu dapat soalan macam ni, kamu buat je tau macam ni. Kamu garis macam ni ke bawah dan kemudian kamu garis macam ni. Garis macam tu. Baik. Kemudian bila dah garis buat apa cikgu? Sekejap cikgu padam. Baik, kamu garis macam ni bila dah garis macam ni, kalau tak ada pembaris, geografi, ingat geografi korang wajib ada set ni Geografi korang wajib ada set ini Set ini mesti ada apa? Mesti ada mana karipap tadi. Ni karipap. Mesti ada ini. Jangka sudut. Kemudian kena ada jangka lukis yang ada tempat pensel tu. Dan satu lagi kena ada jangka
Ya, jangka tolok. Untuk kamu buat ukuran. So geografi kena ada alat ni tau. Kalau tak ada kamu kena cari. Okey, murah je ni. Sekarang ni dalam berapa ringgit tiga apa? RM12, RM11. Okey. So kamu kena cari one set semua ni. Jangan hilangkan, especially yang ini. Especially yang ini. Baik. So dalam set ni pun ada pembaris Ada pembaris. Dua jangka tolok tak ada. Jangka tolok tak ada tak apa. Lain. Zara Syazmin lain. Jangka tolok yang ada kedua-duanya tu yang ada tajam. Yang ini jangka tolok. Dua-dua tajam. Okay. So ini tujuan dia untuk ukur daripada satu tempat ke satu tempat. Untuk mengukur. Ini yang korang selalu tikam di belakang kawan kamu. Kalau kamu duduk depan, kawan kamu duduk belakang. Kawan kamu duduk depan, kamu duduk belakang. Kamu duduk kamu pergi tikam kawan kamu. Jangan buat berdarah bocor ni. Baik. Berdarah bocor kawan kamu tak pasal-pasal. Jangan. Geo spesifik untuk geografi. Pun boleh juga perisaan, boleh. Okey, boleh Baik. So bagaimana untuk buat pengiraan ini cikgu? Baik. Pengiraan ini baik, selepas kamu buat garisan ini, kamu ambil pembaris dan kemudian kamu cari dia punya tengah-tengah. Tengah-tengah di mana? Tengah-tengah dia yang ini. Contoh, okey, tengah-tengah dia yang itu. Okey, kotak tu kotak tu tengah-tengah di mana? Ini tengah-tengah dia. Dan yang kotak ini tengah-tengah di mana? Tengah-tengah dia yang ini. Ini the middle. Kenapa buat middle cikgu? Sebab kalau yang middle tu kita bagikan 2, bermakna kita tahu itu adalah 5. Betul? Itu adalah 5. Itu adalah 5. Jadi, bila dah 5 situ, barulah kamu pecahkan kepada mungkin kamu buat 1 kat sini, 2, 3, kamu buat garisan 3, 4 dan juga 5. Bermakna kuil ini terletak di kedua. Di 2 kat situ. Nampak tak? 2 kat sini. Manakala serupa juga kat sini. Ini 5, kamu buat kosong, kemudian 1, 2, 3, 4, 4 dan juga 5. Bermakna garisan itu juga adalah 2. Ya, garisan itu adalah 2. Maka kamu akan ambil yang ini dulu. Yang garisan timuran dulu dan kemudian kamu ambil garisan utaraan. So berapa jawapan dia? Kat sini 4, 5, 2 dan 2, 3, 2. Jadi daripada situ kamu boleh letak jawapan. Jawapan dia lah 4, 3, 2. Kita sini 4, 3, 2 dan juga 2, 3. 2, 3, 2. Kita tambahkan 2, 3, 2. Inilah dia RG 4 angka bagi kuil ladang Western. Why dia tulis 4 angka 4? 4 angka. Kan ini 6 angka. Kan ini kan 6 angka. Ini kan 6 angka. Yang 4 angka yang atas ni. Kan ada beza dia tu. Jadi tulis 6 angka. Oh, yang ini. Ini tak penting. Yang penting arahan ni. Arahan ini penting. Ini arahan penting. Ini tak penting di typo ni. Cikgu dengan azan, kita berhenti sekejap untuk menghormati azan. Sementara tu kamu cari jawapan untuk Masjid Kampung Golok. RG 6 angka Masjid Kampung Golok berapa? Kampung Golok. Tu dia. Cuba cari dulu. Nanti lepas azan kita akan carikan jawapan dia.
Okey. Baik. Kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan asar. So sekarang kita sambung. Okey, berapakah yang kamu dapat untuk Masjid Kampung Golok? Berapa yang kamu dapat? Boleh tuliskan jawapan dia. Masjid Kampung Golok. Okey, baik. Masjid Kampung Golok iaitu di sini. Okey, jom kita padam. Okey. Okey, Masjid Kampung Golok yang ini. Ini Masjid Kampung Golok. Okey, dan yang ini kita tahu. Okey. Ni Masjid Kampung Golok. Okey, dan juga ini ke bawah. Okey, ke bawah. So kalau kita lihat di sini, okey, so kita mungkin akan cuba untuk betul-betul dapatkan exactly lah. Okey, exactly. So kalau kita lihat di sini, okey. Kalau kita lihat 40 ni, okey. No. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau kamu perhatikan, dia 40, dia 5 tak boleh sebab dia terlebih. So ini mungkin 406. So kita boleh ambil 406. Kemudian yang ini memang 5. So kita ambil 235. Jadi 406, 235. So kita boleh anggarkan kat situ. Jawapannya adalah 406 dan 235. 406, 235. Macam tu. Okey. Baik, faham tak ni? Faham tak cara-cara mencari RJ 6 angka? Faham kalau kita buat 406 atau 405 dia betul ke? Baik, bergantung kepada bagaimana kita melukis garisan itu. Kalau kita lukis garisan itu, kalau kamu perhatikan, okey, kamu kena make sure kalau 5 dia mesti betul-betul kat tepat. Kalau dia terlebih, dia pergi ke 6. Kalau dia terkurang, dia akan pergi ke 4. So kamu kena tengok betul-betul. Garisan yang kamu lukis itu adakah dia benar-benar di tengah-tengah ataupun terlebih ataupun terkurang. Macam ni kita perasan bahawa memang dia terlebih ke kanan, bermakna kita ambil 6. Begitu. So bergantung kepada penilaian kamu. Penilaian kamu penting. Okey. So itu paling penting untuk lihat betul-betul. Baik. So kita pergi kepada nyatakan 2 ciri fizikal dan 2 ciri budaya terdapat dalam peta. Ini senang je ni. Okey, ciri fizikal maknanya ciri semula jadi. Kalau ciri budaya, ciri buatan manusia. So yang mana ciri fizikal? Banyak. Antara ciri fizikal, yang kita lihat, kita boleh tengok kat petunjuk je. Iaitu ciri fizikal seperti sungai, bukit, hutan, pantai berpasir. Dan yang lain-lain ni pula, ini adalah ciri budaya. Padi, kelapa sawit, kelapa, getah, jalan raya, jalan kereta api. Ini semua ciri budaya. Ciri fizikal, bolehlah termasuk kontur boleh. So kamu boleh ambil mana-mana 2 ciri fizikal dan letakkan di situ, dan kemudian kamu letakkan 2 ciri budaya di kawasan itu ataupun di kotak tu. Dah tulis dah? Dah tulis ke belum? Kita tunggu kamu siap je ni. Dah siap ke belum? Dah tulis Yes, Wita. Lupa apa? Dah lupa apa tu? Okey, kita ada soalan lagi. Untuk kita lihat iaitu fizikal dan budaya. Fizikal, ciri fizikal ialah ciri semula jadi. Semula jadi. Contohnya, macam kalau kita lihat kontur. Kontur, sungai, bukit, hutan, pantai berpasir, ini semula jadi, bukan manusia buat. Tapi kalau padi manusia tanam. Kelapa sawit, manusia tanam. Kelapa, manusia tanam.
getah manusia tanam. Jalan raya, jalan kereta api semua ini manusia buat. Jadi ini sahaja yang kalau kita lihat ciri fizikal. Manakala yang lain ini adalah ciri budaya. Okay, boleh faham bezakan antara ciri fizikal dengan ciri budaya. Okay. Baik. So kita lihat seterusnya. Cari jarak jalan kereta api dari RG 400244 ke RG 470262. Okey, 4002 berapa ni? 400244. Okey, 400244. Inilah dia. Jalan kereta api ni. Okey, 400244 sampai ke mana tadi soalan dia? 470262. Okey, so bermakna 47, kalau kita lihat 470, okey, dan juga 262. 262 ni maknanya kat sini lah. Maknanya senang cerita, kamu kena ukur daripada ujung ni sampai ujung ni. So, kalau kamu tak ada pembaris, okey, kamu boleh, sebenarnya kalau ada pembaris boleh guna pembaris. Kalau tak ada pembaris, kamu boleh gunakan jangka tolok ini untuk untuk mengira jarak tu. Berapa jarak dia? Sepanjang garisan landasan kereta api. So ada yang kata dapat Saksi pernah dapat. Yang lain-lain? Tapi kalau paling senang gunakan ni lah, gunakan pembaris gunakan pembaris, itu paling senang. Okey, berapa yang kamu dapat? Okey, untuk mengira mengira jarak landasan kereta api. Okey, harus diingat, okey, kalau kamu kira, kamu kena faham bahawa skala dia adalah bukan cari benang, pakai pembaris. Pakai pembaris. Okey, yang ini 1 cm bersama 1 km kan? Baik, kalau yang bengkang-bengkok macam ni, okey, apa yang mudahnya ialah kalau kamu nak ukur daripada hujung ini sampailah ke okey, kejap. Maknanya kamu akan ukur mula-mula daripada sini. Sekejap. Okey. Baik. So kita akan ukur daripada sini dulu. Ambil pembaris, ukur daripada sini sampailah sini. Okey, sampai ada bengkok ni. Sini dulu berapa? Sini dulu. Kemudian okey, kemudian baru kamu ukur daripada sini sampai sini. Baik. Harus diingat rel kereta api sebenarnya dia tak akan buat begini. Dia tak akan buat begini. Dan juga dia tak akan buat begitu tak. Sebab apa? Sebab rel kereta api kalau dia buat macam ni, dia rugi sebab dia akan kena gunakan banyak besi dan banyak kayu. Sebab itu rel kereta api biasanya dia tak akan buat berbengkang-bengkok. Biasanya dia akan buat lurus, kemudian dia lurus, kemudian dia lurus macam tu. Okay, dia akan lurus. Jadi dia tak ada bengkang-bengkok. So jangan risaulah. Dia tak ada bengkang-bengkok landasan kereta api. Dan landasan kereta api dia tak ada okey pusing-pusing. Kau ingat ni apa? Roller coaster. Kereta api lah, bukan roller coaster. Okay. So kena faham ni Rul. Okay. Kau ingat ni roller coaster. Roller coaster boleh lah pusing-pusing. Ini kereta api bang. Tak ada. Okay. Baik. Okay, ciri fizikal, ciri budaya dah dapat Baik, cari jalan kereta api berapa dapat? Dia dah bagi seorang je bagi cikgu jawapan dia. Yang lain-lain? Mana jawapan kamu? Tidur kot. 4 jam. Janganlah sebut tidur. Cikgu pun ngantuk kan ni. Cikgu macam nak kira. Ambil pembaris. Berapa, kirakan berapa sentimeter dia.
Okey, mula-mula contohnya kan. Okey, mula-mula kamu ukur daripada sini sampai sini. So katakanlah kamu dapat 6 sentimeter guna baris. Kemudian daripada sini ke atas kamu dapat jawapan dia adalah 8. Okey. 8 sentimeter. So campurkanlah. 6 sentimeter campur dengan 8 sentimeter. So berapa? 12 pula. 14 sentimeter. Jawapan dia 14 cm. So bila 14 cm, apa yang kamu kena buat? Tengok kepada skala. Skala kata 1 cm bersama 1 km. Maksudnya kalau 14 cm, maknanya dia 14 km lah. Dia jadi 14 km. So sekarang, berapa yang kamu dapat? Ada seorang je yang jawab. Yang lain di mana ni? Tu kira dia. Yang lain mana? Yang lain mana? Sila tolong jawab juga. Ini kes tertidur lah ni. Mentang-mentang kat luar tu hujan. Korang tertidur kau ya. Okey. Ada yang dapat 16. Okey. 12. Boleh diterima lah. Boleh diterima. Teacher mau tidur je lah. Kalau 12 boleh. 12 macam pendek sangat. Berapa Amirul kamu dapat? 16. 12 boleh ke? Mungkin lebih kot. Sebab daripada hujung ke hujung mungkin lebih. 13. 15.8. Dia dapat 15.8. Dia dapat 16. Yang lain? Dapat tak? Jawapan yang kita boleh terima. Okey, adalah 13 hingga 16 lah yang kita boleh terima. Lebih daripada itu memang macam salah lah. Tapi kamu kena guna betul-betul kena gunakan betul-betul. Kalau kira betul-betul akan dapat jawapan range macam tu. Kita kena faham bahawa kadang-kadang ada pelajar yang dia print out di atas kertas yang kecil, ada juga print out di atas kertas yang besar. So size tu dah tak sama. Size tu dah tak sama. Bila size tak sama menyebabkan jawapan kita pun berbeza-beza. Berbeza-beza. Okey. Bolehlah tu. Boleh. Baik. Kita ada lagi soalan-soalan seterusnya. Baik. Soalan-soalan seterusnya ni, boleh tak kita nak sambung pada minggu depan ni? Nak sambung lagi tak? Untuk menjawab soalan-soalan. Jangan sambung lagi minggu depan. Bolehlah. Sebab cikgu tengok dalam kelas ni hari ni ramai yang mengantuk ni. Mungkin sebab hujan tu kat luar. Ramai yang mengantuk. Tak apa. Kita pun tinggal berapa minit? 4 minit je. 4 minit, 3 minit je. Jadi, korang nak tidur? Jom.